Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Kali ini kita akan membincangkan tentang unit 28 Hargailah Pokok dengan tajuknya Keistimewaan Kantan. Bersama saya Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 5.1. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran kita adalah 5.1.4. Memahami dan menggunakan pelbagai kata kerja dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. Isi pembelajaran kita pada kali ini akan merujuk halaman 166 buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Tajuk isi pelajaran kita pada kali ini adalah Keistimewaan Kantan. Di buku teks kamu di halaman 166, terdapat gambar dan beberapa maklumat yang akan kita bincangkan secara terperinci sebentar lagi. Terlebih dahulu, cikgu mahu kamu merujuk ke bahagian aktiviti. Lihat apakah tugasan yang diberi kepada kamu untuk kamu selesaikan. Di bahagian aktiviti, kamu dikehendaki membina ayat dengan menggunakan kata kerja dan kata bantu. Di samping itu, cikgu mahu kamu merujuk kepada ayat karangan atau permulaan karangan yang telah diberi. Mari kita lihat apakah ayatnya. Amar hendak berkebun di belakang rumahnya. Amar dan keluarganya telah diikuti dengan tempat kosong. Jika kamu lihat, ada perkataan yang diwarnakan dengan warna hijau dan warna merah. Yang diwarnakan dengan warna hijau itu adalah kata bantu. Manakala yang diwarnakan dengan warna merah itu adalah kata kerja. Inilah yang kamu perlu selesaikan pada hari ini kerana ia berkaitan dengan bahagian aktiviti di mana kamu dikehendaki membina ayat dengan menggunakan kata kerja dan kata bantu, menggunakan atau berpandukan kepada gambar dan beberapa maklumat yang diberi pada halaman 166. Sebagai permulaan, oleh kerana perbincangan kita nanti akan merujuk kepada kata kerja dan kata bantu, cikgu ingin menerangkan terlebih dahulu secara ringkas apakah yang dikatakan kata kerja. Cikgu ingin memfokuskan kata kerja kepada dua bahagian iaitu kata kerja transitif. Kata kerja transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain. Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan me, sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan. Kata kerja yang kedua dikenali dengan panggilan kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri, tidak kepada benda atau orang lain. Untuk melihat gambaran yang lebih jelas tentang kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif, cikgu telah menyenaraikan bentuknya, contoh dan contoh ayatnya untuk memudahkan pemahaman kamu. Jika kita lihat pada bentuk kata kerja transitif, terdapat kata kerja berawalan ter, berawalan men, berawalan men-i. Kata kerja berapitan men-kan, kata kerja berawalan memper. Begitu juga dengan kata kerja berapitan memper-i dan kata kerja berapitan memperkan. Di samping itu telah diberikan contoh-contoh
perkataannya dan contoh ayat bagi kata-kata kerja transitif tersebut. Kamu boleh baca untuk pemahaman kamu. Kemudian, cikgu ingin menarik perhatian kamu kepada kata kerja tak transitif. Untuk kata kerja tak transitif, terdapat kata kerja tanpa imbuhan, kata kerja berawalan ber, kata kerja berawalan men, kata kerja berawalan ter, dan kata kerja berapitan ber dan an. Diberikan contoh-contoh di situ dan contoh ayat-ayatnya. Oleh itu, cikgu mahu kamu baca dan kamu fahamkan apakah contoh-contoh kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif serta contoh-contoh ayatnya untuk pemahaman kamu, kerana selepas ini kamu akan menggunakan kata kerja ini dalam ayat yang bakal kamu bina dengan karangan yang bertajuk Keistimewaan Kantan. Selain itu, satu lagi kata yang perlu kita bincangkan ialah kata bantu. Apakah yang dimaksudkan dengan kata bantu? Kata bantu terdiri daripada kata bantu aspek. Kata bantu aspek memberitahu sama ada perbuatan itu sudah, sedang atau belum dibuat. Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa, iaitu sama ada lampau, kini atau masa hadapan. Yang kedua, kata bantu ragam. Kata bantu ragam ialah bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. Ini adalah contoh bagi kata bantu aspek dan kata bantu ragam untuk kefahaman kamu. Disertakan juga dengan maksud dan contoh ayatnya. Kata bantu aspek contohnya ialah perkataan telah, sudah, pernah, yang menunjukkan maksud perbuatan yang telah berlaku. Manakala perkataan sedang, masih dan tengah menunjukkan perbuatan yang sedang berlaku. Manakala perkataan akan dan belum menunjukkan perbuatan yang akan berlaku. Manakala kata bantu ragam terdiri daripada perkataan hendak, mahu dan ingin yang menunjukkan sesuatu keinginan atau tujuan. Kata bantu ragam bagi perkataan harus, mesti, perlu dan wajib menunjukkan perbuatan yang mesti dilakukan. Begitu juga dengan perkataan boleh dan dapat, menunjukkan keupayaan membuat sesuatu. Manakala perkataan mungkin menunjukkan perbuatan kebarangkalian atau kemungkinan. Disertakan juga dengan contoh-contoh ayatnya untuk menambahkan kefahaman kamu kepada kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Seterusnya, kita akan mula membincangkan tentang gambar-gambar yang terdapat di halaman 166 buku teks kamu, di mana kita akan mula membina ayat menggunakan kata kerja dan kata bantu berdasarkan gambar yang diberi. Ini adalah gambar yang pertama yang terdapat di halaman 166 buku teks kamu. Ini adalah contoh ayat yang boleh dibuat berdasarkan gambar yang terdapat di halaman 166. Ammar dan keluarganya telah diikuti dengan tempat kosong 5 pokok bunga kantan. Kemudian, bapa Ammar tempat kosong menghulurkan duit sebanyak RM50 untuk diikuti dengan tempat kosong lagi harga pokok bunga kantan itu. Dan ayat ketiga yang boleh kita bina berdasarkan gambar ini adalah Ammar tempat kosong membawa pokok bunga kantan itu menuju ke kereta manakala ibunya sedang tempat kosong sambil tempat kosong bonet kereta. Tempat-tempat kosong ini kamu perlu isi dengan kata kerja dan kata bantu yang telah cikgu terangkan tadi. Cikgu senaraikan di sini kata bantu dan kata kerja untuk kamu pilih dan kamu letakkan di tempat yang sesuai di tempat kosong. Kita lihat pula gambar yang kedua. Untuk gambar yang kedua juga, kita perlu bina ayat menggunakan kata kerja dan kata bantu.
Ini adalah antara ayat yang telah cikgu benakan untuk kamu. Bapa Amar, tempat kosong, memasang jaring hitam untuk tempat kosong, pokok bunga kantan daripada terkena cahaya matahari yang berlebihan. Kemudian ayat yang kedua yang kita boleh bina berdasarkan gambar, ibunya pula tempat kosong, lubang untuk memudahkan penanaman anak pokok bunga kantan. Dan ayat ketiga yang boleh kita bina, Amar tempat kosong menanam anak pokok bunga kantan di lubang yang disediakan. Mereka akan tempat kosong, beg hitam itu sebelum tempat kosong pokok itu. Di sini juga cikgu menyenaraikan kata kerja dan kata bantu yang boleh kamu pilih untuk kamu letakkan di tempat-tempat kosong pada ayat yang telah kita bina tadi. Seterusnya, kita lihat gambar ketiga dan gambar keempat yang boleh kita lihat pada halaman 166 buku teks kamu. Apakah ayat yang boleh kita bina berdasarkan gambar ini? Selepas hampir setahun, pokok bunga kantan itu, tempat kosong, membiak. Ibu Amar, tempat kosong, beberapa kuntung bunga kantan untuk memasak kuah laksa. Kemudian kita lihat pula gambar yang keempat. Ini adalah ayat yang boleh kita bina berdasarkan gambar yang keempat. Selain itu, pokok bunga kantan juga tempat kosong ditanam untuk tempat kosong lanskap di kawasan rumah. Jadi, apakah kata kerja dan kata bantu yang boleh kita isi di tempat kosong? Cikgu telah menyenaraikan beberapa kata kerja dan kata bantu yang boleh kamu pilih untuk kamu letakkan di tempat kosong yang sesuai. Kita lihat pula gambar yang ke-5 dan gambar yang ke-6. Apakah ayat yang boleh kita bina berdasarkan gambar yang ke-5? Pokok bunga kantan yang ditanam banyak keistimewaannya. Ia merupakan salah satu bahan yang penting untuk tempat kosong, kuah laksa, nasi kerabu, asam pedas, tom yam dan sebagainya. Kita lihat pula gambar yang ke-6. Apakah ayat yang boleh kita bina berdasarkan gambar yang ke-6 dan maklumat yang diberi? Selain itu, pokok bunga kantan juga tempat kosong digunakan dalam perubatan tradisional. Ia tempat kosong digunakan untuk tempat kosong penyakit bengkak-bengkak, penyakit kuning, sakit telinga dan sebagainya. Apakah kata kerja dan kata bantu yang sesuai kita letakkan di tempat kosong? Kamu boleh pilih mana satu kata bantu dan kata kerja yang boleh kamu isikan di tempat kosong yang sesuai. Setelah kita bina tadi ayat-ayat berdasarkan gambar dengan menggunakan kata kerja dan kata bantu, kini tibalah masanya untuk kita sambung permulaan karangan yang diberi di halaman 166 buku teks kamu. Di buku teks kamu tadi diberikan pendahuluan ayat yang berbunyi, Amar hendak berkebun di belakang rumahnya. Amar dan keluarganya telah diikuti dengan tempat kosong dan kamu perlu melengkapkan cerita berdasarkan gambar dan maklumat yang diberi menggunakan kata kerja dan kata hubung. Cikgu telah menyalin semula ayat-ayat yang telah kita bincangkan, yang telah kita bina tadi, menjadikan ia satu karangan yang lengkap. Cuma di tempat-tempat kosong itu, kamu perlu isi dengan kata kerja dan kata bantu yang sesuai. Ingat semula perbincangan kita tadi. Ada beberapa pilihan
jawapan untuk kamu pilih, untuk kamu letakkan di tempat kosong. Jadi, gunakan isi perbincangan tadi untuk kamu lengkapkan karangan yang bertajuk Keistimewaan Kantan. Kamu salin karangan ini dan kamu tulis di buku latihan bahasa Melayu kamu. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita tentang tajuk karangan Keistimewaan Kantan. Kita telah membincangkan tentang bagaimana untuk membina ayat berdasarkan gambar dan maklumat yang diberi dengan menggunakan kata kerja dan kata bantu. Perbincangan kita tadi adalah menggunakan rujukan buku teks Bahasa Melayu tahun 6, halaman 166. Semoga apa yang disampaikan tadi akan memberikan manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Bertemu lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.